الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا والمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين منك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Mujahidin, Tok Guru, juga para alim ulama yang dimuliakan lagi disegani, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hari ini selepas sama-sama menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita semua kesempatan berada di dalam majlis ilmu yang disebut sebagai Raudhatun min Riyadhil Jannah, di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, di samping kesemuanya, saya memperingatkan diri saya dan semua yang hadir untuk tidak lupa niat iktikaf kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat ganjaran Raudhatun ataupun taman-taman syurga
yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila mana kita nak menyebut ataupun kita sama-sama menghampiri yang disebut ataupun yang digelar sebagai hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun hijrah bagi tahun yang seterusnya ini, marilah kita sama-sama apa yang lebih penting lagi di dalam menghadapi tahun yang baru bagi umat Islam ini, tuan-tuan, yakni kita sama-sama mengubah diri kita ataupun kita menghadapi bagi hari ataupun tahun yang baru ini dengan sama-sama menukarkan posisi kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini juga yang dibaca oleh Tok Khatib tiap-tiap minggu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu di dalam keadaan muslim. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila menyebutkan tentang makna takwa, sebenarnya para alim ulama meletakkan dengan berbagai-bagai definisi. Dan apa yang paling masyhur yang disebutkan berkenaan dengan takwa ini, iaitulah yang biasa kita dengar, dan ianya yang disebutkan juga di dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni tafsir yang masyhurlah di kalangan kita orang Islam di Malaysia ini, tuan-tuan, yang mana disebutkan makna takwa itu yang secara mudahnya yang mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah, yakni mereka-mereka yang melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah perjalanan hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini insya-Allah perjalanan yang menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, disebutkan man ittaqillah ittaqa kulla syai' atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan takutlah setiap sesuatu itu kepada dia. Takwa boleh juga diertikan dengan makna takut, tapi jangan diertikan ataupun diterjemahkan dengan semata-mata makna takut, kerana takwa ni luas maknanya. Ianya juga boleh disebutkan selain daripada takut, tuan-tuan. Maksudnya takwa itu juga boleh disebut sebagai cinta. Maknanya bila mana seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala juga disebut sebagai takwa kepada Allah. Bila mana seseorang yang merindui pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim,
faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia melakukan amalan soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan sekali-kali dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya dengan sesuatu pun. Ini disebutkan mereka-mereka yang beriman dan dalam masa yang sama mereka merindui pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga makna rindu itu ada makna takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga tentang makna takut. Tapi tuan-tuan, bukannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ni macam takut kepada makhluk, seperti takut dengan anjing, takut dengan harimau, takut dengan hantu dan sebagainya. Sebab ada orang yang kata dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu dia tak pergi ke masjid, contohnya. Maksudnya dia takut kepada Allah Taala sebab tak pergi ke masjid. Sebenarnya juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis yang saya sebut tadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan takutlah setiap sesuatu kepada dia. Jadi hadis ini dibacakan oleh seorang tok guru yang hebat daripada bumi Syam, yang dikenali namanya tuan-tuan, dia muhaddis yang hebat daripada bumi Syria, mengajar di Masjid Umawi suatu ketika dahulu. Dalam hadis ini beliau yang sedang mengajar hadis yang hebat ni tuan-tuan, maksud yang saya sebut tadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, hadis yang menyebutkan manittaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ittaqa kulla syai', akan takutlah tiap-tiap sesuatu itu kepadanya. Bila mana Syekh Badaruddin Al-Hasani selesai ataupun dia mengajarkan hadis ini dengan syarahan-syarahannya, tiba-tiba tuan-tuan di dalam majlis tersebut datang seekor binatang yang saya kira binatang yang liar, ganas, berbahaya, datang ke majlis tersebut. Lalu kesemua orang yang hadir di dalam majlis itu semuanya lari bertempiaran, habis lari masing-masing. Datang binatang, habis semuanya lari lah. Lalu muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kecuali Syekh Badaruddin Al-Hasani yang duduk kekal di tempatnya, duduk dia tuan-tuan di dalam majlis tersebut. Binatang ni dia tengok muka Syekh, Syekh ni pun tengok binatang tersebut, dan akhirnya binatang ni pula yang lari. Yang asalnya dia datang tadi menyebabkan orang lain semua lari dalam majlis tersebut, dan kali ini bila mana dia tengok Syekh pula, binatang tu pula lari tuan-tuan. Bila mana peristiwa itu berlaku betul-betul di mata para pelajar yang hadir di dalam majlis tersebut, ini betul-betul yang disebutkan tuan-tuan, bukan sekadar insan yang mensyarahkan tentang makna takwa di sisi Allah, bahkan Syekh itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tuan-tuan bukan sekadar teori sahaja, bahkan dia dapat mempraktiskan betapa dia tu insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, dapat menceritakan tentang takwa dengan sebaik mungkin insya-Allah. Tapi nak sebutkan untuk kita sama-sama mempraktiskan ataupun kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu belum tentu lagi tuan-tuan muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cakap kadang-kadang belum tentu ianya serupa yang kita dapat bikin tuan-tuan. Yang ini seperti mana yang ia cakap, masya-Allah, betul-betul ianya berlaku di hadapan mata-mata pelajar yang hadir melihatkan tentang insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ayat yang saya bacakan sebentar tadi tuan-tuan di dalam surah At-Talaq, ayat yang kedua dan juga yang ketiga, menceritakan tentang kehebatan mereka-mereka yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar daripada masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, juga Allah Subhanahu wa taala akan memurniakan kepada dia rezeki yang dia tidak sangka-sangka jalannya. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ini menceritakan, menyebutkan tentang kelebihan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak-banyak ayat tuan-tuan, ayat ini di antara ayat yang hebat yang menceritakan tentang kelebihan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa ni memang confirm banyak kelebihan yang Tuhan kurniakan kepada dia. Tapi pada pagi ini insya-Allah kita akan menyebutkan kelebihan yang ada pada ayat ini sahaja insya-Allah. Ayat ini digelar sebagai ayat 1000 dinar. Ataupun kata tuan guru saya nak sebut ayat ini berjuta-juta dinar pun tak ada masalah, kerana nilainya yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Kenapa dianya dinamakan sebagai ayat 1000 dinar? Memang kita biasa dengar ayat 1000 dinar. Yang tuan-tuan nampak gantung dekat kedai mamak, yang tuan-tuan nampak gantung dekat kedai tom yam dan sebagainya, ayat ni disebut ayat 1000 dinar. Wallahu Subhanahu wa taala alam, yang lebih mengetahui kenapa ianya dinamakan 1000 dinar. Mungkin ianya ada berkenaan dengan satu peristiwa yang disebutkan di dalam sebuah kitab, Nota untuk Anakku. Disebutkan dalam cerita tersebut tuan-tuan, mereka-mereka yang berada di dalam sebuah kapal, tiba-tiba laut ombak bergelora, bergelombang dengan dahsyatnya, sehingga menyebabkan kapal itu nak tenggelam tuan-tuan. Dan akhirnya orang-orang yang berada di dalam kapal tersebut menjadi cemas. Lalu tiba-tiba ada suara gaib yang berkata kepada ahli-ahli kapal tersebut, bagi tahu kepada mereka, hendakkah kamu aku ajarkan kepada kamu ayat yang jika kamu bacakan ia, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan kamu. Lalu mereka-mereka yang berada di dalam kapal ni masing-masing bersetuju. Suara gaib tu tambah lagi, dia kata dengan syarat dicampakkan 1000 dinar ke dalam laut. Mungkin ini ada kena-mengena lah tuan-tuan. Wallahu alam lah. Mungkin ianya ada kena-mengena dengan 1000 dinar. Jadi mereka pun bersetuju untuk mencampakkan 1000 dinar ni ke dalam laut, dicampakkan, dan akhirnya suara gaib ni pun mengajarkan ayat ini tuan-tuan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Bila mana dah selesai diajarkan tentang ayat yang hebat ini, lalu mereka pun baca tuan-tuan, dan akhirnya mereka pun dihilangkan oleh Allah SWT kesusahan yang mereka hadapi. Dan mereka berkata, tidaklah selepas daripada peristiwa itu bila mana mereka menghadapi kesusahan, dibacakan dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghilangkan kesusahan tersebut. Jadi ayat ini tuan-tuan boleh amalkan. Kalau ada kesempitan, kesusahan ataupun apa-apa sahaja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahan, keresahan dan sebagainya itu. Ayat yang ini disebutkan tuan-tuan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan, akan
berikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar daripada segala masalah. Disebutkan bahawasanya manusia ini dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghadapi dua benda, dua perkara yang paling hebat di dalam hidup. Yang pertamanya, manusia ni dia tidak dapat lari di dalam kehidupannya untuk dia menghadapi dengan masalah. Manusia ni dia tak dapat lari dalam hidupnya, yakni dia menghadapi dengan masalah. Tak kiralah sama ada dia tu imam ke, tak kiralah sama ada dia bos ke, sama ada dia kerani biasa ke, dia orang biasa ke, dia orang Habsyi ke, dia orang Arab ke, dia orang Melayu ke, semua manusia ni tuan-tuan, dia akan menempuhi di dalam hidupnya masalah. Yang membezakan masalah itu sama ada besar ataupun kecil, tapi dia pasti akan menempuhi di dalam hidupnya masalah. Semua sekali, tak kira siapa pun, Tok Bila pun ada masalah, tuan-tuan. Kalau orang itu tidak ada masalah, dia kata dia tak ada masalah, sebenarnya dia tu bermasalah. Sebab orang gila je yang tak ada masalah. Jadi muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, masalah di tempat kerjanya, stres, masalah dengan dalam rumah tangganya dan sebagainya. Bila mana disebutkan tentang masalah, Profesor Dr. Hamka dia menyebutkan di dalam kitabnya tentang mentafsirkan, bila mana mentafsirkan ayat ini tuan-tuan, oleh kerana hebatnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ia di dalam surah At-Talaq. At-Talaq ni maksudnya talak, cerai. Ianya ada berkaitan dengan rumah tangga. Jadi disebutkan oleh Profesor Dr. Hamka, dikatakan bahawasanya masalah yang paling hebat, yang paling dahsyat dihadapi oleh manusia ini ialah masalah rumah tangga. Kadang-kadang masalah bila mana suami dan juga isteri mereka ni berkahwin tuan-tuan, ada masalah daripada pihak isteri. Kadang-kadang ada masalah daripada pihak suami. Kadang-kadang ada masalah daripada pihak anak. Ini sebut masalah. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kadang-kadang masalah daripada pihak anak ni tuan-tuan, dia membawa-bawa. Contoh yang saya boleh sebutkan pada hari ini, realiti yang berlaku tak jauh tuan-tuan dekat dalam Malaysia kita, yang sebelum ini kita hanya dengar-dengar sahaja. Anak-anak yang mereka ni hidup dalam keadaan sosial sampai melakukan hubungan yang terlarang di sisi Allah Subhanahu wa taala, berzina tuan-tuan, yang merisaukan kedua belah pihak, pihak keluarga, pihak si perempuan dan juga pihak si lelaki. Padahal mereka belum kahwin lagi, dah risau dah. Belum kahwin lagi dah risau dah tuan-tuan. Bila mana muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, anak perempuan yang dia ni melarikan diri dengan seorang lelaki yang dipercayai sebagai kekasih dia, Allahu Akbar, lari ikut lelaki, bukannya suami tapi kekasih. Bila mana muslimin dan juga muslimat sibuk duk cari, jadi ahli keluarga ni kata ini kes yang berlaku lah di Korea saya. Jadi saya kongsikan sikit, kongsikan nak sebut tentang masalah. Jadi ahli Korea ni dia buat dia pun mencadangkan supaya dibacakan Yasin 7 Mubin. Bacalah. Akhirnya tuan-tuan, mujarab bacaan tersebut memanglah kalam Allah Subhanahu wa taala. Bila minta kepada Allah SWT, Allah SWT sebut wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini kena yakin, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan kepadamu. Allah Taala juga sebut amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Allah Taala sebut siapakah yang memustajabkan doa seseorang bila mana dia dalam keadaan mudtar. Mudtar ni tuan-tuan, dia sangat di dalam keadaan bersangatan mudarat. Allah Subhanahu wa taala pasti
akan memberikan, akan menghilangkan kemudaratan tersebut, kerana ininya Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Ailahu ma'allah, Allah Taala sebut. Adakah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Nak menunjukkan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala yang mustajabkan doa. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, selesai dibaca 7 mubin Yasin tersebut, lalu anak dia pun balik dengan berkat bacaan tadi. Balik anak. Bila mana ditanya tuan-tuan, diselidiki, tiba-tiba rupa-rupanya anak ni dia telah melakukan hubungan yang terlarang di sisi Allah. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ingatkan nak deal lah dengan Tok Imam, yakni saya lah, untuk dinikahkan. Tahu-tahu anak mengandung pula tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila mana dah mengandung, ahli keluarga ni fikir macam mana nak buat dengan anak ni yang dikandung oleh dia punya anak. Akhirnya macam-macam pandangan tuan-tuan. Ada yang mencadangkan supaya digugurkan, itu yang paling dahsyat. Dah kes bunuh pula. Dia melarat-larat. Itu sebab zina ni Allah Subhanahu wa taala larang, bukan sekadar daripada melaksanakan sahaja. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan zina ini, bahkan untuk mendekati kepada zina itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebutkan wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali kamu menghampiri zina. Jangan sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina. Mendekati, menghampiri itu pun dilarang oleh Allah SWT, apatah lagi untuk melakukan perbuatan zina itu. Allah Ta'ala tidak menyebutkan wala tazni, jangan kamu berzina. Allah Ta'ala sebutkan wala taqrabu zina, jangan sekali-kali kamu menghampiri zina. Innahu kana fahisha, kerana sesungguhnya zina ini adalah sesuatu perbuatan yang keji, yang boleh membawa kepada kerosakan. Ianya memang sesuatu yang benar-benar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana si anak ni mengandung tuan-tuan, anak zina, dia sehingga menyebabkan boleh melakukan perbuatan ataupun dosa yang lain lagi. Dia beranak-ranak. Bukan dia mengandung tu dia beranak. Dosa tu dia beranak-ranak tuan-tuan. Dahlah dia berzina. Bila mana dah berzina, mengandung pula. Bila dah mengandung, dia fikir nak membunuh anak tersebut pula. Bila dah, kadang-kadang dia biarkan sampai anak tu dilahirkan. Kadang-kadang bila anak dah dilahirkan pula, anak tu yang kita tengok pada hari ini, ada yang dibunuh, ada yang ditanam hidup-hidup, ada yang mereka ini dibakar hidup-hidup, ada yang dicampakkan hidup-hidup. Macam-macam tuan-tuan. Macam-macam yang kita tengok, ianya berlaku pada masyarakat Muslim kita pada hari ini. Bukan di negara luar, dekat dalam Malaysia. Yang pelik-pelik tuan-tuan, bunuh anak secara yang kita tak dapat nak gambarkan. Cara kemanusiaan disebut sebagai jahiliah moden. Itu sebab muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perkahwinan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkahwinan, sehingga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, nikah ini adalah sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, maka dia bukanlah daripada kalanganku. Bila mana orang bernikah tuan-tuan, orang melakukan hubungan yang dihalalkan di sisi Allah, semua gembira. Jangan kata dapat anak gembira, dia berkahwin tu pun orang dah gembira. Bahkan orang akan sentiasa bertanya. Bila dah kahwin tuan-tuan, seminggu je orang dah tanya dah dapat anak ke belum. Allahu Akbar. Baru seminggu kahwin dah tanya dah dapat anak ke belum. Tunggulah, kan, berkenalan dulu dan sebagainya. Sebulan tuan-tuan tanya lagi, dah lekat anak ke belum. Allahu Akbar. 2 bulan tanya sampai tertekan pengantin. Kan, dah dia minta ustaz pula tips-tips untuk dapat anak yang soleh dan sebagainya tuan-tuan. Bila dapat anak tuan-tuan, Allahu Akbar. Pertama dia tahu mengandung anak, Allah seronok. Suami isteri seronok bila dapat tahu ada anak, mengandung. Bila lahir saja anak, bahkan dibuatkan majlis akikah secara besar-besaran. Kedua-dua mempelai sangat gembira, bahkan ahli keluarga pun gembira. Ini hebatnya perkahwinan.
Bila dah lahir anak nombor 2, tuan-tuan, anak pertama orang akan tanya pula, bila nak dapat anak nombor 2? Allahu Akbar, tanya lagi. Sebab orang kita memang suka tanya. Bila dah dapat anak nombor 2, orang tanya pula, bila pula anak nombor 3? Allahu Akbar. Bila dah dapat anak nombor 3, orang tanya lain pula, bila nak pasang satu lagi? Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita tengok itu di antara masalah yang melanda pada masyarakat. Jadi bila mana seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya akan menghilangkan, akan memberikan kepadanya jalan keluar daripada segala masalah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Yusuf, tuan-tuan. Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kalau kita tengok dalam peristiwa dia, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Allah Yusuf ini, dia merupakan keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, daripada ibunda ataupun isteri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang pertama, iaitu Sarah. Sarah ni, tuan-tuan, dia adalah wanita paling cantik di atas muka bumi pada zaman ni. Subhanallah, Sarah ini, dan diwarisi kepada Nabi Allah Yusuf AS. Sarah anaknya Nabi Allah Ishaq AS, anak kepada Nabi Allah Ishaq AS, Nabi Allah Yaqub. Anak kepada Nabi Allah Yaqub AS ini Nabi Allah Yusuf AS. Oleh kerana Nabi Allah Yaqub sangat mengasihi kepada anaknya Nabi Allah Yusuf AS dan juga adik dia. Dia adik-beradik 2 orang dengan ibu dia, iaitulah Bunyamin. Dan bila mana si ayah ini, tuan-tuan, dia sangat mengasihi Nabi Allah Yusuf AS, adik-beradik yang lain ni cemburu lah. Dan akhirnya mereka mengambil kata sepakat untuk membuang Nabi Allah Yusuf ataupun membunuh Nabi Allah Yusuf AS. Ini, tuan-tuan, bermula daripada peristiwa itu satu persatu. Nabi Allah Yusuf diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya Nabi Allah Yusuf diuji dengan seorang wanita yang bernama Zulaikha. Dan akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam masuk dalam penjara. Masuk dalam penjara dalam peristiwa yang lain, tuan-tuan. Baginda alaihi salam dia mentafsirkan mimpi. Di antara 2 orang yang minta ditafsir, saya ringkaskanlah. Bila mana dia dah tafsirkan mimpi, lalu salah seorang daripada kedua yang minta ditafsir mimpi itu keluar daripada penjara. Nabi Allah Yusuf alaihi salam pun pesan kepada salah seorang itu supaya bila mana keluar bagi tahu kat raja, rekomenkan dia pula, dia pula keluar daripada penjara. Lalu bila mana keluar, rupa-rupanya orang yang keluar tu lupa pula dengan pesanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sampailah pula si raja tu mimpi dan dimintakan kepada orang-orang dia supaya mentakwilkan mimpi. Baru si kawan ataupun sahabat Nabi Allah Yusuf ini teringat untuk dia merekomenkan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia bagi tahu kepada raja bahawasanya ada seorang yang bernama Yusuf, yang dia pandai mentakwil mimpi. Lalu Nabi Allah Yusuf pun mentakwilkan mimpi si raja tersebut, yang ni tuan-tuan boleh baca dalam surah Yusuf. Dan akhirnya Nabi Allah Yusuf dibebaskan oleh raja tersebut dan dia menjadi menteri di negara Mesir. Bila mana dia menjadi menteri di negara Mesir, adik-beradik yang buang dia tadi, bila mana musim kemarau berlaku, tuan-tuan, kerana kehebatan Nabi Allah Yusuf di dalam mentadbir ekonomi negara Mesir pada waktu itu, jadi orang-orang Arab kebanyakannya semua kemarau, tak ada makanan dan sebagainya yang ada dekat Mesir. Dan akhirnya adik-beradik yang di bumi Palestin, adik-beradik yang dia asalnya buang Nabi Allah Yusuf, dia pergi berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan akhir pertemuan mereka, tuan-tuan, banyaklah peristiwa di situ. Nabi Allah Yusuf bila mana berhadapan dengan adik dia, dengan adik-beradik dia yang pernah buang dia dulu. Adik-beradik dia tak kenal dia. Nabi Allah Yusuf mengenali adik-beradik yang buang dia itu. Sehingga Nabi Allah Yusuf sebut, peristiwa ini dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Yusuf berkata,
Tahukah kamu betapa buruknya apa yang kamu telah lakukan kepada Yusuf dan adiknya semasa kamu masih jahil tentang buruknya perbuatan yang demikian. Tiba-tiba Nabi Allah Yusuf tanya kepada adik-beradiknya tentang perbuatannya kepada Yusuf. Adik-beradik ini tak tahu yang dia sedang berhadapan dengan Nabi Allah Yusuf yang pernah dia buang dulu. Lalu adik-beradiknya dalam keadaan kehairanan tanya kepada Nabi Allah Yusuf. Qalu, mereka berkata, a innaka la anta Yusuf? Adakah engkau ni Yusuf? Yusuf yang pernah mereka buang dulu, tuan-tuan. Lalu Nabi Allah Yusuf jawab, qala ana Yusuf. Ini Allah Ta'ala nak tunjukkan tentang orang yang bertakwa di sisi ini. Ana Yusuf, Nabi Allah Yusuf jawab, aku adalah Yusuf, wa hadha akhi, dan ini saudaraku Bunyamin. Qad manna Allahu alaina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan nikmatnya kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir, sesungguhnya sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dia bersabar. Dua syarat ni, tuan-tuan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tu bersabar akan mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi Allah Yusuf alaihi salam dibuang, hendak dibunuh oleh adik-beradiknya, dan dia mendapat ujian yang hebat di sisi Allah SWT sehingga dia dipenjarakan dan sebagainya, tapi oleh kerana Nabi Allah Yusuf ni pertama-tamanya dia bertakwa kepada Allah. May yattaqi wa yasbir, yang keduanya Nabi Allah Yusuf AS ni dia bersabar dengan ujian dugaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghilangkan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Sebab tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, yang pertamanya kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kepadanya, akan mengeluarkan daripadanya segala jalan-jalan daripada dia menghadapi masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya ruang-ruang untuk dia keluar daripada masalah yang dihadapi. Yang nombor duanya muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, manusia ni dia tidak dapat lagi dalam kehidupannya memikirkan soal rezeki. Kadang-kadang dipikirkan pada paginya dia nak makan apa. Ni sarapan pagi sekejap lagi ni, sarapan apa? Roti canai ke, nasi belau ke apa, tuan-tuan. Dipikirkan tentang rezeki dia. Tengah hari nak makan apa, malam nak makan apa, bila dah kahwin nak bagi isteri makan apa, bila dapat anak nak bagi anak makan apa, bila dah berkahwin, tuan-tuan, ada anak, nak beli rumah dekat mana, takkan nak sewa je sepanjang hidup, fikir pula nak beli rumah. Gaji pula kadang-kadang, tuan-tuan muslimin dan juga muslimat sekalian, basic kat Malaysia kita ni 2,000, 3,000. Rumah pula harga dia Masya Allah 500,000, 600,000. Nak beli rumah yang mana satu ni, nak fikir macam mana kan? Jadi duk fikir tentang rezeki muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Sibuk fikir pasal rezeki siang dan malam. Itu sebab kadang-kadang sibuk mencari rezeki. Tapi hebatnya bila mana mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nak sebut ni, hebat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai rezeki mencari dia. Allah Ta'ala sebut wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nak sebut pasal rezeki tadi, tuan-tuan, pasal mencari harta, pasal mencari duit. Memang manusia ni kadang-kadang alpa, kadang-kadang sibuk mencari rezeki ni sampai dia lupa untuk dia hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duk sibuk sangat, tuan-tuan, sehingga akhirnya macam saya sebutkan tadi, fikir pasal rumah, fikir pasal kereta. Rupa-rupanya hidup dia tu, sepanjang kehidupan dia hanya semata-mata untuk dia bayar rumah, hanya semata-mata untuk dia fikir macam mana nak bayar kereta.
Kadang-kadang bila dah selesai dia bayar rumah tuan-tuan, akhirnya rumah tersebut dia tinggalkan buat selama-lamanya. Dia tinggalkan rumah tersebut tuan-tuan, diwariskan rumah tersebut. Jadi apa yang dia nak menghadapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Nak sebut tentang harta tuan-tuan. Manusia sehingga bila mana dia cari harta sampai dia lupa hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk sangat dengan dia meeting, sibuk sangat dengan dia berbisnes, sampai dia lupa untuk dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kerja overtime dapat duit lebih sikit tuan-tuan, yang ini sanggup dikorbankan masa dan diri dia kerana untuk mendapatkan harta, untuk dia memiliki hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak sebut harta ni, dia bersifat sementara, benda yang pasti akan ditinggalkan. Umpama seseorang membeli kereta tuan-tuan, dia beli kereta, kadang-kadang orang yang saya sebut orang yang banyak duit lah, bukan orang kaya. Kaya itu Allah Subhanahu wa taala ghani. Orang yang banyak duit, dia bila mana dia beli kereta, kadang-kadang dia beli banyak tuan-tuan. Satu kereta untuk pergi masjid saja, kereta wira. Satu kereta untuk dia pergi pasar, kereta potong sagar. Ada kereta pula untuk dia jumpa dengan klien, kereta Mercedes. Ada kereta pula untuk pergi ke pejabat khusus, kereta BMW. Ada kereta pula untuk dia round-round satu Malaysia, jalan-jalan, kereta Alphard. Banyak kereta tuan-tuan, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Satu tuan ada 5 kadang-kadang biji kereta. Tapi bila sampai umur dia 60 tahun, 70 tahun, Tuhan bagi ujian sikit, dapat sakit, dan akhirnya dia pergi ke hospital, hari-hari hospital. Tapi yang peliknya, dia pergi hospital, dia tak naik dah 5 biji kereta tu, dia tukar kereta lain pula. Dia naik ambulans pula tuan-tuan. Sehingga orang menasihatkan kepada dia, Tuan Haji, lebih baik Tuan Haji sebelum ni tak payah beli Mercedes, tak payah beli kereta Porsche dan sebagainya, baik beli ambulans je, sebab hari-hari naik ambulans. Dan penghujungnya muslimin dan juga muslimat sekalian, dia naik van jenazah, Allahu Akbar. Dan kelima-lima kereta yang pernah dia miliki itu, dia tinggalkan buat selama-lamanya. Tak dapat nak bawa sekali ke dalam kubur bersama-sama dia, tak boleh bawa. Dan kalau bawa pun tak ada apa-apa guna. Itulah nak sebutkan tentang sifat dunia ni. Sifat dunia, perhiasan di atas muka bumi Allah. Kalau dia meninggal dunia tuan-tuan, kereta tinggal macam tu, akan diwarisi. Saya nak tambah lagi, kadang-kadang kerana mereka ni anak-anak pula tuan-tuan, dia orang pun dah ada kereta. Nak sebut kadang-kadang harta-harta ni sedikit pun tidak memberikan manfaat kepada tuan dia. Anak-anak ni kadang-kadang dia ada kereta juga, jadi kereta-kereta tu dibiar je muslimin dan juga muslimat sekalian. Nak jual pun tidak, nak disewakan pun tidak, nak guna pun tidak, sebab dia pun dah ada kereta. Jadi kalau tanya kenapa tak jual, dia kata sebab ini peninggalan arwah ayah. Jadi ini harta pusaka tuan-tuan. Bila harta pusaka ni sayang nak jual dan sebagainya. Jadi duk terbiar, tersadai macam tu. Kalau dimanfaatkan tak apa juga, tapi terbiar macam tu. Dan akhirnya peristiwa pernah berlaku tuan-tuan, kereta masuk ular, dan akhirnya di antara kereta yang terbiar macam ni, yang jenis pusaka ada jenis kaki curi pula tuan-tuan, dia curi tayar pertama depan, lepas tu tayar belakang pula, curi steering, curi ini dan sebagainya. Akhirnya kereta tu disisirkan macam tu saja. Alangkah baiknya jika kereta tersebut dijual, contohlah dijual dan dimanfaatkan wang tersebut, contohnya disedekahkan dan sebagainya. Itu di antara boleh faktor-faktor untuk manfaatkan tuan yang pernah membeli kereta tersebut, kalau sayang sangat kepada ayah ataupun arwah ayah itu. Jadi kita kembali kepada perbincangan kita tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mereka ataupun nombor 2 ni, orang yang bertakwa, Tuhan akan berikan kepada dia rezeki daripada jalan yang dia tak sangka-sangka. Saya nak contohkan tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, contoh yang mudah tetapi ianya agak ni sikit, agak macam pelik sikit. Kita tengok para tok guru tuan-tuan, kita pergi pondok contohnya. Saya tak tahu nak tunjuk contoh lain, tapi saya nak tunjuk contoh ni lah. Kalau tuan-tuan pergi ke Kelantan, pergi ke Kedah, ataupun pergi negeri-negeri yang ada pondok, jenis pondok mengajar, tok guru ni tanya kepada mereka, sebulan gaji berapa tanya kepada tok guru.
Saya pernah tanya tuan-tuan di pondok Pasir Tumbuh, tok guru ni jawab, tak ada gaji tu. Tak ada gaji bulanan, tak ada gaji tetap. Tok guru ni tak ada gaji. Tapi subhanallah, bila mana tengok rumah tok guru, kalah rumah orang yang ada gaji tetap. Banglo, Allahu Akbar, dahsyat. Dan disebutkan oleh anak-anak murid, tok guru ni, mereka ni diibaratkan dunia cari mereka. Belum habis mengajar lagi dah ada orang tunggu nak bagi duit. Allahu Akbar. Dunia cari. Benarlah sabda Rasulullah SAW. Yang maksudnya tuan-tuan, bila mana orang mengejar akhirat, dunia ni akan cari dia, dunia ni akan kejar dia. Dan akhirnya di antara tok guru ni yang hebat ni tuan-tuan, ada yang disebutkan kadang-kadang bila mana anak murid datang kepada tok guru, minta kepada tok guru, ustaz nak pergi belajar, nak minta bantuan sikit, ataupun keluarga dia minta duit dan sebagainya, tok guru ni kata pergi ambil duit dekat poket jubah sekian. Jadi anak murid dia pergi ambil, tengok-tengok ada duit tuan-tuan dalam poket. Orang lain pula minta duit, bantuan dan sebagainya, tok guru ni kata pergi ambil duit kat poket sekian. Poket yang sama lah, ada duit tuan-tuan, dah macam poket Doraemon, ada je duit. Tapi saya ceritakan bukan untuk diamalkan lah. Jangan tuan-tuan balik pula nanti tiba-tiba isteri minta duit, anak minta duit, ni ambilkan poket sekian. Belum tentu dalam poket tuan tu ada duit. Yang ini nak sebut pasal karamah, pasal hebatnya mereka-mereka yang bertakwa di sisi Allah SWT. Benda yang peliknya tak mustahil berlaku. Ada juga tuan-tuan yang diceritakan mereka-mereka yang anaknya minta duit, isterinya minta duit. Si tok guru ni kata nanti kejap, dia nak pergi solat. Pergi solat tuan-tuan, keluar-keluar buat duit. Benda-benda ni saya sebut bukan untuk diamalkan lah, tapi nak sebut tentang hebatnya mereka-mereka yang bertakwa di sisi Allah. Ini orang-orang yang ada karamah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benda tersebut juga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menukilkan di dalam surah Ali Imran, ketika mana Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Ali Imran ni maksudnya keluarga Imran, di antaranya Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Nabi Allah Zakaria ni tuan-tuan, bila mana diundi, dialah yang layak untuk menjaga Maryam, Sayyidatina Maryam alaihissalam. Siti Maryam ni tuan-tuan, ibu kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Bila mana di bawah jagaan dia, Nabi Allah Zakaria ni pergi ziarah Maryam dekat mihrab dia, dekat bilik dia. Lalu didapati Maryam ni tuan-tuan, dia insan yang bertakwa di sisi Allah. Dia kuat ibadah kepada Allah. Nabi Allah Zakaria, dia pergi ziarah Maryam. Tiba-tiba di sisi Maryam itu ada buah-buahan yang bukan pada musimnya. Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, fawajada indaha rizqa. Di sisinya ada rezeki, yakni buah-buahan yang bukan pada musimnya. Buah-buahan yang bukan pada musimnya, sesuatu perkara yang ajaib. Mana dapat rezeki ni? Sehingga Nabi Allah Zakaria tanya kepada dia, anna laki hadha, mana dapat semua ni? Rezeki-rezeki buah-buahan yang bukan pada musimnya. Tuan-tuan, kalau buah-buahan yang ianya ada tapi bukan pada musim, memang benda pelik kan? Sesuatu yang pelik. Contohnya ada buah durian tapi bukan kat Malaysia, dekat bumi Syria, dekat negara Arab. Orang Arab ni tak pernah tengok buah durian. Orang Arab ni dia tak pernah tengok buah durian, tapi bila datang Malaysia tuan-tuan, datang Malaysia dia makan durian. Pertama-tamanya dia menukilkan sebuah kalimah yang hebat tentang durian. Disebut ta'muha minal jannah wa rihuha minan nar. Durian khusus untuk durian, bahasa Arab. Dia kata durian ni rasanya daripada syurga, tapi baunya daripada neraka. Dah sebut pasal durian. Kalaulah tiba-tiba tuan-tuan dekat negara Arab, nampak ada durian, sesuatu yang pelik. Sebab jarang, memang tak ada dekat negara-negara macam tu buah durian. Saya pernah belajar di Turki satu ketika dahulu, dikirimkan buah rambutan kepada pelajar-pelajar kami buah rambutan. Kami pun memang sangat merindui makanan-makanan Malaysia. Dapat rambutan tuan-tuan, sahabat-sahabat Turki, dia pergi dalam bilik kami, dia nampak buah rambutan, dia nak makan, bagilah satu buah rambutan. Dia tak pernah tengok rambutan. Tuan-tuan tahu dia makan macam mana?
Dia makan macam buah apple. Buah rambutan tu dia makan dengan kulit-kulit sekali. Allahu Akbar. Nampak sangat tak pernah jumpa rambutan. Dia ambil, dia makan terus. Lalu dia kata, buah Malaysia ni tak sedap ke? Buah-buah Malaysia ni tak sedap. Dah dia makan dengan kulit sekali. Kami pun bukakan kulit, bagi dia makan isi. Pas makan satu, minta pula. Minta satu lagi. Dalam stok tak banyak masa tu tuan-tuan, dekat bumi Turki. Jadi nak sebut berkenaan dengan Sayyidatina Maryam tadi, Nabi Allah Zakaria masuk, tiba-tiba ada buah-buahan yang bukan pada musim di sisi Sayyidatina Maryam, ibu Nabi Allah Isa alaihi salam. Anna laki hadha, mana kamu dapat semua ni? Nabi Allah Zakaria tanya kepada dia. Lalu dijawab olehnya Sayyidatina Maryam alaihi salam. Dia jawab, qalat huwa min indillah. Dia jawab, ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia mengurniakan rezeki ini kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki tanpa hisab tuan-tuan. Bila mana Nabi Allah Zakaria alaihi salam dia melihat peristiwa yang ajaib kepada anak buahnya, kepada anak buah yang dijagai di bawahnya, iaitu Sayyidatina Maryam, buah-buahan yang bukan pada musimnya Tuhan bagi pada dia. Dalam masa yang sama dia tak ada anak tuan-tuan. Nabi Allah Zakaria dia tak ada anak. Lalu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada dia zuriat anak yang baik. Quran sebutkan hunalika da'a Zakaria. Di sana Nabi Allah Zakaria dia pun berdoa kepada Tuhan. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dalam doanya Nabi Allah Zakaria alaihi salam sebutkan rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku ya Allah daripada sisimu zuriat yang baik. Ini doa Nabi Allah Zakaria. Yang ini boleh diamalkan kepada pengantin-pengantin baru, sila diajarkan tuan-tuan. Hafal doa-doa ni supaya dapat zuriat-zuriat yang baik. Begitu juga dengan doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli minas solihin. Ini boleh amalkan. Begitu juga dengan pengantin-pengantin yang lama. Boleh sama-sama amalkan tuan-tuan. Doa daripada Al-Quran ini, doa yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dalam doa Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Lalu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada Nabi Allah Zakaria Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Quran sebut malaikat datang kepada Nabi Allah Zakaria. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Datang malaikat menyeru kepada Nabi Allah Zakaria alaihi salam yang sedang berdiri sembahyang di dalam mihrabnya. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Bagi tahu kepada Nabi Allah Zakaria anna Allah yubashshiruka bi Yahya, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berita tentang kelahiran Nabi Allah Yahya alaihi salam. Bukan tentang kandungan sahaja, bahkan ada nama siap, Yahya. Nabi Allah Yahya alaihi salam musaddiqan bi kalimatin minallah. Yang Nabi Allah Yahya ini dia merupakan seorang yang beriman kepada kalimah Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi ketua, wa sayyida wa hasura, dan dia akan menahan diri daripada kahwin, wa nabiyya, dan dia adalah seorang nabi, minas salihin, daripada kalangan orang soleh. Ini hebatnya muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi Allah Zakaria memang pertamanya dia merasa hairan, macam mana dapat anak pula, sedangkan isterinya seorang yang mandul, dia pula dah tua, isterinya seorang yang mandul. Tapi innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sebutkan rezeki ini termasuk anak ini dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau dah tentukan bila mana seseorang yang mandul itu dapat anak, itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah Subhanahu wa taala tentukan bahawasanya rezeki itu buah-buahannya bukan pada musimnya Tuhan nak turunkan, itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana sebutkan tentang orang yang bertakwa ni tuan-tuan, nombor 2-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan akan berikan kepada dia rezeki daripada jalan yang dia tak sangka-sangka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang paling utama tuan-tuan dalam perbincangan kita ini, dan mudah-mudahan doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu azam kita untuk menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekadar itu saja. Yang baik kurniaan daripada Allah, yang kurang yang lemah adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rashidin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama tutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.